Terletak di sepadan Malaysia, Thailand, hutan simpan kekal Taman Negeri Perlis mempunyai sistem ekologi yang unik meliputi banjaran Nakawan. Ada lowlands yang ada macam paya, ada hutan, ada sistem-sistem gua macam serupa dengan hutan Thailand. Menjadi habitat kepada spesies primat yang jarang ditemui di Malaysia. Memang beruk kentoi itu berada di Malaysia. Beruk kentoi unik kerana mukanya merah, saiznya yang besar dan bergerak di atas tanah. Selalunya kalau kita buat rondaan tu, kita boleh jumpa macam najis, serok ataupun kambing gurun, dan juga kita boleh nampak beruk kentoi lah. Kehadiran beruk kentoi telah menambah kepelbagaian biodiversiti hutan simpan kekal Taman Negeri Perlis. Negeri Perlis terletak di utara semenanjung Malaysia, mempunyai keluasan sekitar 821 km persegi dengan penduduk seramai 300,000 orang. Aktiviti ekonomi utama di Perlis adalah penanaman padi dan perikanan. Sehingga kini, Perlis telah mewartakan kawasan seluas 10,870 hektar sebagai hutan simpan kekal meliputi keseluruhan banjaran Nakawan. Sepanjang 36 km, banjaran Nakawan menghubungkan Kuala Perlis dan Taman Negara Taliban di wilayah Satun, Thailand. Banjaran Nakawan sebagai kelasan sebagai taman negeri kerana keunikan hutan batu kapur yang terbentuk dari formasi batu kapur, formasi sentuh lah yang dipercayai telah wujud 500 juta yang lampau lah. Jadi ini adalah keunikan vegetasi hutan di Negeri Perlis. Sebagai taman negeri memang as a haven for biodiversity untuk habitat paling utara sekali di semenanjung Malaysia. Ramli Mat Hashim, 53 tahun, merupakan kaki tangan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis yang bertugas sebagai pengawas hutan di unit Taman Negeri Perlis. Antara tugas-tugas utama pengawas hutan macam saya lah di unit Taman Negeri ini, yang pertamanya adalah pengawasan, menguatkuasa dari segi pencerobohan dalam kawasan hutan simpan lah. Khususnya macam saya ni di unit Taman Negeri lah. Jadi sebab sini kita tak ada pembalakan, kita lebih kepada eko pelancongan lah. Jadi kita tumpukan kepada lebih kepada mengawas selia lah, mengawas selia pengunjung-pengunjung yang datang ke Taman Negeri. Ya. Selain daripada itu, kita juga menjalankan pengawasan dari segi pencerobohan, pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran. Sebab itu kita menjalankan pengawasan lah. Contohnya dan juga dari segi sini untuk pelawat, mana kalau untuk nak masuk ke sini pun kena mendapatkan permit lah, kebenaran, dan mendapatkan permit untuk memasuki hutan simpan ataupun Taman Negeri lah. Selama 3 dekad melakukan kerja-kerja pengawasan hutan, terserempak dengan beruk kentoi bukanlah asing baginya. Saya jumpa, kalau tak silap saya, pada tahun 96. Pada masa itu saya mula kerja dengan jabatan lah. Itu yang pertama kali lah saya jumpa beruk kentoi ni. Selain beruk kentoi, 6 lagi spesies primat yang dikenal pasti menghuni hutan simpan kekal Taman Negeri Perlis, iaitu kongkang, beruk, kera, lutung Robinson, lutung celak ekor perang dan ungka Malaya. Beruk kentoi atau nama saintifiknya Macaca arctoides ditemui oleh Dr. Dino yang sedang melakukan penyelidikan di kawasan hutan simpan mata air pada 29 Julai 1992, kira-kira jam 1 tengah hari. Jadi hari terakhir masa ekspedisi, kami dah kemas-kemas barang nak balik. Saya kata tak apalah, biarlah saya jalan seorang kali terakhir dalam hutan. Dan bila saya berjalan, sebab saya seorang sunyi, tak ada gangguan daripada orang lain,
ternampak pula seekor berak kentoi itu di atas pokok. Jadi saya pun kira seronok lah. Terus saya lari balik ke base camp, panggil kawan saya, masuk balik ke tapak tu, tapi tak dijumpa pula. Beruk tu dah berlari ke tempat lain. Jadi 30 meter daripada tapak yang saya mula-mula jumpa mereka, terjumpa pula beruk tu. Jadi confirm lah. Saya dengan mata saya sendiri, dengan kawan saya dapat confirm bahawa walaupun beruk kentoi itu dirakamkan tak berada di Malaysia ke belakang itu selama 15 tahun. Jadi ini kira sebagai the first confirm record lah. Kali pertama kita dapat confirm memang beruk kentoi itu berada di Malaysia dan confirm spesies itu bukan keliru dengan spesies lain. Selain dari muka dan buntutnya yang berwarna merah, beruk kentoi secara fizikalnya lebih besar dari spesies primat yang lain. Berat beruk kentoi dewasa boleh mencecah sehingga 30 kg. Nama lain bagi beruk kentoi ialah bear macaque dan stump-tail macaque. So beruk kentoi, kalau kita lihat bulu badan dia coklat. Kalau dalam hutan dia coklat kehitaman sikit. Kalau kita tengok dalam macam di zoo, mungkin sebab banyak cahaya matahari, warna dah meluntur, jadi lebih cerah sikit. So kalau in the wild memang gelap, and then rambut dia panjang sikit. Dalam kebanyakan primate di Malaysia actually tak ada rupa, tak ada colour macam ni lah. And then jantan dia lebih besar sedikit, betina dia kecil sedikit. So sebab jantan tu dia mempunyai taring, and that diguna pakai untuk macam threaten group yang lain lah. Muka dia, kemerahan tu tak terjumpa dengan spesies lain. That is something yang memang unik lah. Menurut cerita masyarakat tempatan, beruk kentoi mendapat nama kerana ekornya yang pendek atau kontot berbanding spesies primat yang biasa ditemui. Bergerak dalam kumpulan di antara 10 hingga 60 ekor, diawasi oleh beberapa ekor jantan dewasa. Beruk kentoi mempunyai semangat setia kawan yang sangat tinggi. Jadi untuk beruk kentoi, seperti mana jenis-jenis beruk ataupun macam kera, mereka adalah social animal. Jarang dia hidup bersendirian lah, social animal. Ada groups yang mempunyai hanya satu ekor jantan dan beberapa betina. Dia akan mengawan dengan betina itu dan menjadikan satu grup dengan anak mereka sekali lah. Kebiasaannya beruk kentoi bergerak di atas tanah dan hanya memanjat pokok dalam dua keadaan, iaitu apabila terasa diancam dan mencari pucuk daun atau buah-buahan untuk dimakan. Kehadiran pelancong di Viewpoint Wang Kelian dikhawatiri menimbulkan konflik di antara manusia dan beruk kentoi. Aktiviti tidak beretika seperti memberi makan dan kacau ganggu boleh mengancam rutin beruk kentoi. Cuma yang saya takut bila pelancong dah tengok monyet jenis ini dan dia mula seronok, dah mula bagi makan, mungkin beruk kentoi akan biasa menerima biskut ke roti. Bila dia dah mula menerima makanan daripada pelancong, bila tak dibagi makan, mungkin dia akan menjadi sedikit agresif. Risiko dilanggar kenderaan ketika melintas jalan raya antara yang diberi perhatian oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Melalui kerjasama dengan Jabatan Perlitan dan juga pihak NGO telah mengenal pasti langkah-langkah yang perlu bagi memelihara, melindungi hidupan liar ini. Jadi bukan saja kita warta itu satu bentuk komitmen dari segi dasar, tapi dari segi aktiviti pemeliharaan penjagaan ini kita wujudkan pusat ataupun kawasan konservasi terbuka. Kerjasama dan tindakan segera dari masyarakat setempat serta pelancong amat diperlukan. Tidak memberi makan kepada hidupan liar serta berhati-hati ketika melalui jalan raya dalam kawasan taman negeri akan membantu mengurangkan risiko terlanggar beruk kentoi. Jika ini dapat dilakukan, kita mampu memelihara habitat yang mempunyai pelbagai kehidupan.